Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darin, amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qusairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ahmad bin Asim Al-Antaqi pernah ditanya, apa tanda rajak bagi seorang hamba? Dia menjawab, bila mendapatkan kebaikan, maka ia akan bersyukur dengan mengharapkan kenikmatan yang sempurna dari Allah Ta'ala di dunia dan pengampunan yang sempurna di akhirat. Menurut Abu Abdullah bin Khafif, yang dimaksudkan rajak adalah merasa bahagia kerana mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan leganya hati kerana dapat melihat keagungan zat yang diharapkan dan dicintai. Saya mendengar Abu Uthman Al-Maghribi mengatakan, barang siapa yang mementingkan diri sendiri dengan mengesampingkan rajak, maka dia akan rosak. Barang siapa yang mementingkan diri sendiri dengan mengesampingkan khauf, maka dia akan terputus. Di antara keduanya, terkadang yang pertama terjadi dan terkadang pula yang kedua. Bakar bin Sulaim As-Sawwaf bertamu kepada Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu di waktu petang hari ketika akan meninggal dunia. Bakar bertanya kepada Malik bin Anas, wahai Abu Abdillah, bagaimana engkau menemukan dirimu? Malik menjawab, saya tidak tahu apa yang harus kukatakan, hanya sahaja engkau harus memohon pengampunan kepada Allah Ta'ala sebelum dihisap. Setelah itu Bakar senantiasa memohon sehingga dapat memejamkan kedua matanya. Yahya bin Mu'az mengatakan, saya hampir mengharapkan dosa kepadamu yang dapat mengalahkan harapanmu terhadap perbuatan baik. Dan mengerjakan yang baik saya selalu ikhlas. Bagaimana saya dapat memeliharanya sedangkan saya dalam keadaan bahaya? Dalam mengerjakan dosa saya selalu mengharapkan pengampunanmu. Bagaimana engkau tidak mengampuniku sedangkan engkau mempunyai sifat dermawan? Orang-orang membicarakan Zunnun Al-Misri ketika ia menderita sakit yang membawa pada kematian. Zunnun mengatakan, jangan menyibukkan diriku, dan aku sedang memperolehi kurnia Allah Ta'ala yang selalu bersamaku. Yahya bin Mu'az mengatakan, ya Tuhan, beberapa pemberian akan kuhiaskan dalam hatiku untuk mengharapkanmu. Beberapa ucapan akan kutanamkan dalam mulutku untuk memujimu. Dan suatu saat akan kucintakan dalam diriku agar bisa bertemu denganmu. Sebagian kitab tafsir menjelaskan bahawa Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat depan pintu Syaibah. Seraya baginda bersabda, atadhakun law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kenapa kalian tertawa? Seandainya kalian tahu apa yang ku tahu, pasti kalian akan tertawa sedikit dan menangis banyak. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpatah balik. Kemudian baginda bersabda, nazala alayya Jibril alaihi salam wa ata biqaulihi nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Malaikat Jibril datang kepadaku dan menyampaikan firman Allah Ta'ala, peringatilah hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah yang maha pengasih dan maha pengampun. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala mentertawakan hamba yang berputus asa kerana rahmat Allah selalu dekat dengannya. Demi ayah dan ibu, apa betul Allah Ta'ala tertawa ya Rasulullah? Tanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Demi zat yang diriku dan kekuasaannya, sesungguhnya Allah Ta'ala tertawa. Aisyah kemudian mengatakan bahawa
Seorang tidak dianggap orang baik bila dia tertawa. Tertawa merupakan sifat pekerjaan, yakni menampakkan keutamaan sebagai ungkapan bumi tertawa kerana adanya tumbuh-tumbuhan. Allah mentertawakan hamba-hambanya yang berputus asa kerana menampakkan keutamaan yang mereka tidak mampu melihatnya. Ada satu cerita. Seorang Majusi bertamu dan meminta jamuan kepada Nabi Ibrahim AS. Ya, asalkan engkau masuk Islam, maka engkau akan kujamu tawa Nabi Allah Ibrahim AS. Jika saya masuk Islam, maka mana kedermawanmu yang engkau berikan kepadaku? Kata si Majusi. Setelah itu dia pergi. Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Teguran pada Nabi Ibrahim AS. Wahai Ibrahim, mengapa engkau tidak memberikan makanan kecuali dengan menuntut kepindahan agamanya? Aku Allah selama 70 tahun telah memberikannya makanan meskipun dia kafir. Engkau semalam pun tidak mampu menjamunya. Maka di mana konsistensimu, yakni sifat pemurahmu sebagai Nabi? Nabi Ibrahim AS menyesal. Dia kemudian segera menyusuli orang Majusi dan memberinya jamuan. Orang Majusi itu bertanya, apa yang menyebabkan kamu berbuat demikian? Nabi Ibrahim menjelaskan peristiwa tersebut. Orang Majusi lantas bertanya, apakah kerana itu engkau berbuat seperti ini? Nabi Ibrahim AS menjawab, tunjukkan. Nabi Ibrahim AS menjawab, ya. Lalu kata Majusi, tunjukkan Islammu. Setelah itu orang Majusi itu memeluk Islam. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Selagi kita membicarakan tentang ar-raja, yakni pengharapan kepada Allah. Mengharapkan kurniaan Allah, rahmat Allah. Mengharapkan keampunan Allah di sebalik kecuaian kita. Mengharapkan Allah memasukkan dalam syurga di sebalik tak layak kita. Mengharapkan Allah Ta'ala melindungi kita dari neraka di sebalik layaknya kita masuk neraka. Mengharapkan Allah Ta'ala menambahkan nikmat kepada kita di sebalik kecuaian kita dalam bersyukur kepadanya. Maka itu nama pengharapan. Kerana Allah itu pemurah, penyayang. Kerana Allah itu maha lembut. Kerana Allah SWT itu suka kalau diharapkan. Sedangkan manusia, kalau kita mengharapkan dia, maka dia akan mengecewakan kita. Dia juga akan bosan dengan kita. Dan dia juga tidak mampu memberikan segalanya pada kita. Dek keterbatasan upayanya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita. Supaya senantiasa mengharapkan Allah. Dalam semua keadaan. Dalam apa juga kondisi dan perbuatan kita. Waktu mana kita solat, kita mengharapkan rahmat Allah. Moga Allah terima solat kita. Waktu mana kita istighfar, kita mengharapkan rahmat Allah. Moga Allah Ta'ala terima istighfar kita. Waktu mana kita melakukan kejahatan, kita mengharapkan Allah supaya Allah mengampuni dosa kita. Waktu mana kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita mengharapkan Allah menerimanya. Dan waktu mana kita berada dalam sifat lemah kita, kita mengharap Allah merahmati kita. Maka sifat rahmat yang tidak boleh hilang daripada jiwa seorang hamba yang mengenali Allah SWT yang maha pemurah. Kan itu bila Nabi SAW menyatakan, Ja'alallahu rahmata fi mi'ati juz'in. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Wa anzala fil ard juz'an wahidah. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala menciptakan rahmat itu 100 rahmat. Allah simpan di sisinya 99 rahmat. Dan Allah menurunkan satu saja rahmat di muka bumi. Famin zalikal juz tatarahamul khalq. Dengan satu saja rahmat, Allah jadikan makhluk-makhluknya berkasih sayang. Hatta tarfa'ul faras hafiraha an waladiha khasyatan an tusibaha. Sehingga seekor kuda, dia mengangkat kakinya, bimbang takut memijak anaknya. Maka itu tanda rahmat Allah. Artinya, bila Nabi SAW kata, Allah ciptakan rahmat untuk kita mengharapkan Allah Ta'ala. 100 rahmat. 99 rahmat Allah simpan. Kat mana? Akhirat. Ia tentang akhirat kelak.
Dan Allah turunkan hanya satu rahmat di muka bumi. Dengan rahmat tadi tatarahamu al-khalqu. Makhluk berkasih sayang. Lihat seorang ibu yang kasih pada anaknya. Walau bagaimana cuai anaknya. Lihat seekor binatang. Bagaimana dia menyayangi anaknya. Walau bagaimana binatang itu. Lihat seluruh makhluk. Masing-masing mempunyai sifat sayang yang Allah turunkan atas muka bumi sayang tadi. Untuk berkongsi dengan semua makhluk. Akhirnya kata Nabi SAW, kamu lihat kuda, dia angkat kakinya, bimbang pijak anak dia. Kerana rahmat, sayang. Pada anak. Kalau pada binatang itu ada sayang pada anaknya, bagaimana pada Allah yang sayang kepada hamba-hamba? Yang Allah turun itu satu je. Bukankah antara rahmat Allah, Allah menangguhkan azab. Kita kalau ikutnya dah mati lama, kalau sebab buat dosa. Tapi setiap kali kita buat dosa, Allah beri tempoh untuk kita mohon ampun. Kita setiap kali lalai lara, habis usia, lupa Allah. Tapi dengan rahmat Allah, Allah beri lagi kita peluang. Sehingga kita sampai satu umur untuk taubat. Lihatlah rahmat. Itu baru satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi. Bagaimana 99 rahmat lagi yang Allah simpang di sisinya. Khasnya pada orang beriman. Khasnya. Kerana itu kita dalam membina harapan kita. Para ulama' menyenaraikan. Bagaimana jiwa kita kena senantiasa mengharapkan Allah. Ketika mana Allah memberikan kepada kita iman dan syahadah. Iman yang kita ada ni. Dan ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita baca setiap hari dalam tahiyat. Yang kita dengar setiap hari dalam azan. Yang menjadi warisan keturunan kita. Maka dengan sifat, dengan iman dan kalimat tauhid itu, maka haraplah pada Allah. Kerana Allah tidak akan mengazab. Allah tidak akan menghumbangkan dalam neraka orang menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka datang harap. Dan demikian juga, kita orang beriman perlu letak harapan yang tinggi ketika mana kita memohon ampun pada Allah. Kerana yang menyuruh kita memohon ampun ialah Allah. Dan Allah suka hambanya memohon ampun. Waktu kita memohon ampun, maka harapkanlah Allah akan mengampuni kita. Satu ketika, Abdullah bin Mubarak bertemu dengan Sufyan al-Thawri di Padang Arafah. Dan ketika itu Sufyan al-Thawri sedang berlutut, berdoa sambil mengalir air mata. Lalu Abdullah bin Mubarak duduk sebelah dia. Ini dua-dua ulama besar. Sufyan al-Thawri ini guru utama, ulama yang lebih hebat. Kata Abdullah bin Mubarak, ya Syekh, man aswa'un nasi halan? Wahai Syekh, saya nak tanya satu soalan. Siapakah orang yang paling buruk hari ini? Pada Arafah ketika semua berdoa. Dan ketika itu Sufyan al-Thawri berlutut berdoa sambil menangis. Dan Abdullah bin Mubarak mencelah untuk bertanya satu soalan. Siapakah orang paling buruk hari ini? Lalu jawab Sufyan al-Thawri, orang yang menyangka Allah tidak mengampuni dia. Dia orang paling buruk. Pada waktu ini, pada waktu hari Arafah di mana Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya dan memberikan tawarannya, menawarkan segala kemuliaan, kedermawaannya, menawarkan segala rahmatnya pada siapa pun yang ada di sini akan diampunkan oleh Allah. Allah beri suatu peluang besar. Maka kalau seorang menyangka di hari itu dia tak diampunkan dosa, maka itu seburuk-buruk sangkaan. Kerana Allah dah pilih dia berhimpun di Padang Arafah. Allah panggil dia daripada kejauhan dia datang. Tiba-tiba di Padang Arafah dia menyangka Allah tak akan ampunkan dia. Maka dia bersangka buruk pada Allah. Tidak mungkin seorang yang menjemput kita dari jauh, datang bertamu ke rumahnya, tak angkat kita makan nasi. Tak mungkin. Dia halu kita. Dia kata, "Mang, datang rumah." Datang rumah sekejap. Kita ni daripada Perlis. Dia telefon dari Johor katakan. Seorang yang pemurah. Ni pemurah ni Abang Mak ni panggil, "Mang, datang sini. Datang rumah Abang Mak ni. Lama kau tak datang." Maka si Mang dari Perlis datang. Naik bah yang sambung-sambung putus-putus.
Dia pergi ke kedai-kedai putus-putus sampailah ke Johor. Masakan abang mak yang pemuah ni tak akan jamu makanan pada dia. Tak akan sediakan tempat tinggal untuk dia. Tak akan berikan duit poket untuk dia. Tak akan bekalkan sesuatu sedangkan dia pemurah. Kata Allah panggil hambanya jauh datang. Datang ke Mekah. Jauh. Tinggal anak bini. Berbulan. Belanja duit. Dia dah tunggu kota 30 tahun. Baru datang. Dah sakit lutut dah waktu datang. Berhimpun pada Arafah. Lalu berdoa. Apakah kamu menyangka Allah tak akan berikan pada kamu? Maka ini orang sangka buruk. Ini manusia paling buruk dan sangkaannya pada Allah. Allah pasti akan berikan. Inilah dia ar-raja. Ar-raja. Bersangka baik pada Allah. Tentu Allah dah bangunkan kita subuh. Untuk kita datang solat berjemaah. Untuk kita menuntut ilmu. Masakah Allah Ta'ala akan sia-siakan amalan ini? Allah pasti menerimanya. Dan Allah bangunkan daripada awal pagi. Ketika manusia lain semua tidur. Maka dibangunkan kita. Digagahi kita walaupun mengantuk mata. Datang solat berjemaah. Datang untuk berkuliah. Masakah Allah Ta'ala akan sia-siakan hamba yang telah dipilih ini? Melainkan Allah akan berikan kurniaannya, pengampunannya, kasih sayangnya, hidayahnya. Maka inilah dia ar-raja. Puasan kebaik kepada Allah Ta'ala ketika mana kita melakukan amal soleh. Dan ini mukaddimah tentang ar-raja. Baik kita lihat. Masih lagi dalam pendefinisian ar-raja ini. Bila Al-Imam Al-Antaqi pernah ditanya. Apakah tanda seorang itu bergantung pada Allah? Maka jawabnya, bila dia mendapat segala kebaikan, maka dia bersyukur dan mengharapkan nikmat itu Allah sempurnakannya di dunia dan di akhirat dengan pengampunannya. Tanda orang yang ada sifat ar-raja, waktu dia mendapat nikmat, maka dia berharap Allah akan tambah lagi nikmatnya. Contoh kita, bila kita dapat nikmat, dek kita wasangka baik pada Allah yang pemurah. Allah tak mungkin menghentikan nikmatnya pada kita. Allah akan beri lagi. Maka Allah Ta'ala mengajar kepada kita, syukurlah. Kalau kamu syukur, aku tambah. La in syakartum la azidannakum. Antara makna syukur, selain kita sebut Alhamdulillah itu, ialah kita yakin Allah akan tambah lagi nikmat. Iaitu sifat ar-raja. Raja. Dia dapat nikmat anak pertama dia, insya-Allah nanti anak kedua pula, anak ketiga pula. Kata kita dapat anak seorang, insya-Allah lepas dapat nombor 2, nombor 3 pula. Kita yakin bahawa kita wasangka baik bahawa Allah akan tambah nikmat ini. Kita dah mengair dapat ikan seekor, kita berharap akan dapat ekor yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Yakin ada rezeki kita. Ini sifat pengharapan, tanda orang tu berharap. Bila dapat satu nikmat, dia yakin Allah akan menyempurnakan nikmat. Dan bila mana dia melakukan kesalahan, dia yakin Allah akan mengampuninya. Kerana itu dia mohon ampun. Tetapi orang yang tak mohon ampun, dia tak yakin Allah mengampuninya. Kalau orang tu minta ampun, berarti dia meyakini Allah akan ampun. Kalau kita tak minta dengan orang, maknanya kita yakin dia tak bagi kat kita. Tapi kalau kita minta, kita yakin dia akan beri. Walaupun dia tak beri sekarang. Kita terus minta kerana kita yakin dia akan beri. Cepat atau lambat. Umpama seorang anak minta dengan mak seposeng, minta seposeng. Mak dia kata tak nak bagi. Tapi dia yakin mak dia akan bagi. Maka dia akan minta lagi, mak nak seposeng. Mak kata, ayahlah semalam dah bagi seposeng. Dia tak akan berputus asa kalau tahu mak dia akan bagi. Dia akan minta, mak seposeng. Malam dah habis, hari ni nak beli tu, nak beli ni. Akhir dia tahu mak dia akan bagi. Ambil. So, kalau itu jiwa sayang anak kepada sayang ibu kepada anak. Bagaimana Allah yang lebih sayangkan hambanya berbanding seorang ibu yang sayangkan anak. Allah pasti bagi. Ketika mana Allah ilhamkan kita minta, berarti Allah nak bagi. Ketika mana Allah ilhamkan kita taubat, berarti Allah nak ampun. Ketika mana Allah ilhamkan kita syukur, berarti Allah nak tambah. Ketika mana Allah ilhamkan kepada kita harap, berarti Allah pasti akan sempurnakan. Berarti mengharap pada Allah ini satu nikmat. Kan itu disebut wala tarju illallah. Jangan kau pernah berharap melainkan pada Allah. Tentu ini menjadikan jiwa semangat, jiwa kuat, jiwa tenang. Di sebalik kesusahan yang mengelilingi kita, kita tahu kita berharapkan Allah.
Allah pasti akan lepaskan. Bagaimana kita sebut kata-kata seorang ulama, aku bila baca ayat ini aku tenang. Apa dia? Ayat yang menyatakan, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah pasti akan menjadikan selepas tiap yang susah itu senang. Pasti. Dengar ayat ni aku tenang, aku tak risau. Susah mana pun hidup ni, lepas ni akan senang. Dan kita dalam hidup yang paling kita takuti susah. Susah. Susah dapat kerja, susah jawab soalan. Susah dapat jodoh, susah dapat anak. Yang susah-susah ni, semua kita rasa macam bebanan. Tapi yakin, Allah sebut, fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di sebalik kesusahan itu ada jalan keluarnya. Dan sesungguhnya di sebalik susah itu ada jalan keluarnya. Allah sebut setiap satu kesusahan Allah menjamin 2 jalan keluar. Paling minimum. Dan kita tengok dalam pengalaman hidup kita bila susah, akhirnya Allah tunjuk kita 2, 3 jalan, 4, 5, 6 jalan. Bukan satu. Kenapa? Kerana di sebalik susah Allah lorongkan kita ribuan jalan. Makin kita tenang dan yakin pada Allah, makin nampak jalan. Sebab tu kita ada plan B, C, D, E sampai Z. Kalau ada huruf lepas Z, maka ada lagi plannya. Tak apalah kalau ni tak, saya ni. Yang ni, yang ni. Itulah dia sifat pemurah Allah. Kalau kita dalam menghadapi hidup ni, kita fikir apa masalahnya? Oh, masalah saya tak dapat kerja. Okey, tak apa. Tak dapat kerja ni, kita mohon kerja ni pula. Kita mohon kerja ni pula. Ya, itu jalan keluarnya. Supaya kita tidak berputus asa dengan satu kerja yang kita minta tak dapat tu. Yang ni pula. Yang ni pula. Atau kita buat kerja sendiri. Nanti minta modal sikit dengan ayah, kita buat kerja sendiri. Akhirnya kita dapati, oh, kesenangan. Anak kita tak dapat masuk universiti ni. Tak apa. Tak masuk uni, kita minta U ni. Pun tak boleh. Ni college ni. Ni. Akhirnya dapat juga. Kata sebalik. Satu susah yang kita fikir. Allah lorongkan puluhan jalan kesenangan. Bila mana bertambah yakin kita pada Allah, maka bertambah banyak jalan keluarnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah menjanjikan siapa pun yang bergantung kepadanya dengan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya pada Allah, Allah akan mencukupkannya. Bila Allah Ta'ala menyebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar takutkan Allah, maka Allah jadikan dia jalan keluar. Kata orang yang takutkan Allah dan orang yang harapkan Allah, orang yang sama yang Allah akan tunjukkan jalan keluar. Dia fikir macam mana nak cari idea, nak cari satu solusi. Pasti ada. Allah tunjukkan. Supaya apa? Kita sentiasa berada dalam jiwa yang tenang. Karena itu sifat berharap ini menjadikan hamba Allah ini kuat, tenang, sentiasa positif. Dan ini yang kita nak berfikiran positif. Bisa anak tak kahwin lagi ni, insya-Allah dia ada rezeki dia tu, ada. Mungkin Allah nak beri lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. Atau Allah nak jadikan hidupnya lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. Kita duk fikir dengan berjodoh dia baik. Tapi Allah nak lebih baik. Mungkin tak berjodoh itu lebih baik untuk dia. Dia yakin ada jalan keluar. Kita duk tunggu jodoh. Dia dapat jodoh yang lebih baik. Yang menyempurnakan seolah macam qada balik segala kesusahan kita dulu. Qada balik. Kita macam kita hari ni lah. Hari ni tak dapat duit. Tak dapat duit. Kerja tak dapat. Kerja tak dapat. Lepas 3 bulan, kita dapat macam qada balik yang lepas-lepas tak dapat. Dia cover balik. Yang kita duk hutang orang sampai masa tak ada duit. Akhirnya dapat bayar semua hutang orang. Dapat simpang lagi. Berarti Allah qada macam dalam perjalanan hidup ni kita dapat qada semua benda tu. Maka ini yang dinamakan sebagai pengharapan kepada Allah Ta'ala. Kata Abu Abdullah Al-Khafif, maksud raja adalah rasa bahagia kerana mendapat kurniaan dari Allah. Lega hatinya kerana dapat melihat keagungan zat yang diharapkan dan cintai. Atau maksud ar-raja, kita sentiasa tenang dengan kurnia Allah. Kerana sebalik satu kurnia Allah, ada ribuan cabang kurnianya. Tuan-tuan kita tengok satu nikmat. Allah suruh kita kira dalam satu nikmat ada ribuan nikmat yang kita tak mampu kira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mengira
Segala kenikmatan Allah dalam satu nikmat, kamu tak boleh kira. Allah sebut, kalau kamu kira satu nikmat Allah dan fungsi dalam satu nikmat pun kita tak boleh kira. Itu belum kira segala nikmat Allah, satu je. Kata bila Allah Ta'ala berikan pada sesuatu pada kita, maka kita tahu itulah keutamaan yang Allah nak beri pada kita. Keutamaan, kurniaannya, dan kita merasa gembira dengan pemberian. Contohnya gini. Kita dengar seorang beritahu, kita ni ada orang dia sampaikan hadiah kat kita. Tuan-tuan rasa tak nak jumpa orang beri hadiah? Dia beri satu hadiah, ni siapa bagi ni? Ni yang bagi tu mak. Tuan-tuan rasa tak nak jumpa pemberi hadiah? Pasti nak. Itulah orang yang ada sifat ar-raja. Selama kita hidup, inilah nikmat yang Allah bagi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bila Allah menyatakan, فَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apapun nikmat yang kamu dapat itu melainkan kurnia Allah. Tuan-tuan, yang beri kita nikmat, tidakkah kita ingin bertemu dengan dia? Pasti yang beri nikmat kita ni selalu kerana disayangkan kita. Macam saya sebut tadi, kalau kita saban hari orang bagi hadiah kat kita, pagi dia bagi, tengah hari dia bagi, petang, tidakkah tuan-tuan ingin mengenali siapa beri hadiah tu? Tidakkah tuan-tuan bertambah rindu untuk beri hadiah, untuk bertemu dengannya? Sebab pagi dia hantar hadiah, tengah hari hantar, petang hantar, malam hantar, esok dia hantar lagi. Hanya orang bodoh yang tidak pernah berfikir siapa yang beri hadiah. Hanya orang bodoh yang tidak mau bertemu dengan orang yang memberi hadiah saban hari. Saban hari. Kalau kita orang hantar SMS pun kita nak kenal siapa hantar SMS kita ni. WhatsApp kita ni. Kita pun nak tahu siapa dia. Kita pun nak check siapa dia ni. Itu yang beri WhatsApp. Bukan beri apa-apa. Ini yang beri nikmat. Islam pada kita. Iman pada kita. Yang beri segala apa yang kita nikmati hari ini. Bukankah ini akan menjadikan rasa rindu kita untuk bertemu dengannya? Tuhan yang maha baik ini. Yang beri segala-galanya. Maka ini namanya ar-raja. Berharap bertemu dengan yang memberi nikmat pada kita. Maka ini menandakan orang ini ada sifat ar-raja. Berharap kepada Allah. Kata Utsman Al-Maghribi, barang siapa yang mementingkan diri sendiri dengan mengesampingkan raja, maka dia akan rosak. Siapa yang cuma melihat dirinya, tak pernah bergantung pada Allah, dia akan rosak. Saat saya gagah, saya kuat, saya ada segala-galanya. Saya ada kawan tu, ada kawan ni. Lalu dia dengan Allah tak ada pergantungan, dia pasti akan rosak. Pasti. Kerana Allah tak jadikan kita dalam penggantungan kita pada yang lain, dia Allah melainkan dahan-dahan yang rapuh. Melainkan ia cuma sandaran-sandaran yang akan rosak dan binasa. Kita akan lemah. Kerana itu Allah suruh kita berharap pada Allah. Walaupun kita kena fulang bin fulang kabel tu kabel ni, pasti dapat ni. Jangan. Haraplah pada Allah. Tidak kamu akan kecewa. Kecewa yang bawa pada pemusuhan. Kita harap ke Cik Muk ni, tolonglah bawa masukkan anak kita ke asrama. Tak boleh masuk, marah kita. Tak tolong anak aku. Ingat, kali aku tak tolong pula kamu. Akhir rosak bermusuhan. Maka berharap pada Allah. Kita dah sebut semalam. Itu waktu kita tolong, tak tolong orang. Walaupun dia ni siapa pun dia. Ingat pergantungan hati kita dengan Allah. Ar-raja ini ialah amalan hati. Mulut kita memang cakap, Mang tolong aku. Hati kita, ya Allah engkau lah tolong aku. Mulut kita yang cakap, kau tolong anakku. Hati kita ialah Allah yang tolong. Kalau kita tidak meletakkan pergantungan pada Allah, kita pasti akan binasa. Kemudian kata Al-Maghribi lagi, barang siapa yang mementingkan diri sendiri, yang melihat hawa nafsunya, dengan meninggalkan rasa takut, maka dia akan terputus. Baik, seorang yang melihat ketakutan itu bukan ketakutan pada Allah. Yang takut cuma bicara takut tentang dirinya, hawa nafsunya. Takut berasaskan hawa nafsunya. Takut miskin, takut mati, takut itu, takut ini. Semalam, sebagaimana semalam kita cerita, takut serigala. Bagaimana Allah menegur Nabi Allah Yaqub AS. Kamu bimbangkan serigala yang akan makan anakmu. Kau bimbang anak-anak kamu lalai dengan membiarkan Yusuf. Maka di mana aku? Di mana aku? Kenapa tak letak pergantungannya kepadaku? Maka sama juga takut. Tuan-tuan kita takut tu, takut ni, takut tu. Di mana takut kita pada Allah? Siapa yang mengutamakan hawa nafsunya dalam takut?
dengan meninggalkan takutnya pada Allah, maka dia pasti akan terputus daripada Allah. Yang ini rahmat Allah. Tentang kita takut kalau tak dengar orang tu nanti dia buang kerja. Tak dengar cakap orang ni nanti potong gaji. Habis tak takut Allah sampai kerja tak semayang tu. Sebab kalau saya semayang dia potong gaji. Kalau pergi semayang Jumaat nanti dia buang kerja. Kerana itulah saya Jumaat pun tak semayang. Semayang pun tak semayang. Kenapa? Takut ni bos ni. Habis di mana takut pada Allah? Tak takutkah kamu Allah ambil nyawa kamu? Kalau kamu lihat dengan pandangan zahir, bos kamu nak potong gaji, nak hentikan kamu kerja, tak takutkah kamu Allah hentikan nyawa kamu? Allah hentikan kehidupan kamu ke dunia, lalu kamu kembali kepadanya. Tak takutkah kamu Allah hentikan kesihatan kamu? Sehingga kamu pun sakit, stroke itu dan ini, yang tak boleh diberi oleh bos kamu? Tak takutkah kamu orang-orang yang kamu sayang lari daripada kamu? Dan sebab itu bila kita mengutamakan nafsu dalam bab harap, takut, kita lupa Allah. Maka ini akan merosakkan dan memutuskan kita dari Allah. Maka dalam kehidupan kita, binalah pergantungan pada Allah. Sehebat mana pun kita. Binalah ketakutan kita pada Allah. Sengeri mana pun kehidupan dunia ini, takutnya pada Allah. Saat tempat ni berhantu, tempat ni ada penyangak, ada lanun. Takut saya. Walaupun saya takut ini secara zahir, namun saya lebih takut kepada Allah SWT. Biar ketakutan itu mengatasinya. Dan dengan itu Allah tak akan putuskan kita. Dengannya Allah pandang dengan rahmat, pemeliharaan, penjagaannya. Kemudian kata Syekh lagi, di antara keduanya, yakni harap dan takut, terkadang yang pertama terjadi, terkadang pula yang kedua. Baik, kita dah sebut, khauf dan raja ini sayap, yang dengannya kita terbang kepada Allah SWT. Tapi ada waktu, perasaan takut mesti lebih daripada harap. Ada waktu, perasaan harap lebih tinggi daripada takut. Bila? Kita dah sebut semalam. Kalau kita tengok sihat macam ni tuan-tuan, biarlah takut kita mengatasi segala-gala. Tapi tengah kita sakit dan azab nak mati, biarlah rasa harap itu mengatasi takut kita. Selama muda kita taat pada Allah, Allah tak akan sia-siakan kita. Lepas tu kita boleh ziarah orang sakit, ziarah orang yang mungkin sakitnya membawa kematian, cerita baik-baik. Tuan Haji masih sihat, Tuan Haji lah yang tolong ramai orang. Tuan Haji lah yang banyak nasihat orang. Tuan Haji lah yang rajin ke masjid, ke surau. Allah pasti tak akan sia-siakan. Allah pasti sediakan pahala yang besar untuk Tuan Haji. Dan sepanjang hidup Tuan Haji buat baik. Ini panggil apa? Ar-Raja. Kita menanamkan wasangka baik daripada Allah. Kita tak patut kata Tuan Haji bila Tuan Haji lepas ni neraka lah. Tuan Haji dulu kan tak semayang, neraka. Tuan Haji dulu kan penuh ketuk kepala orang. Tengoklah kena ketuk pada kubur pula. Kata itu bukan yang digalakkan kita bercakap pada orang yang hampir dengan mati ataupun sakit yang bawa kematian. Beritahu dia luasnya rahmat Allah. Beritahu dia luasnya pengampunan Allah. Beritahu dia betapa Allah menggandakan kebaikannya. Beritahu dia betapa Allah sayang dia, rindu untuk bertemu dengan dia. Beritahu dia pertemuan Allah, pertemuan yang paling indah dalam kehidupan seorang hamba. Tidak ada pertemuan lebih hebat daripada bertemu dengan Allah. Kalau kita hari ini ditanya, pertemuan apakah paling hebat? Oh, jumpa dengan Agung, Raja. Tuan-tuan jumpa Raja, tuan-tuan jumpa Agung, dapat selfie sekeping, 2 keping gambar. Tuan-tuan dapat apa? Dapat apa? Dapat cerita ke orang, Ustaz. Itu je dapat. Tapi sama, tak berubah apa-apa. Dan ini bertemu dengan Allah yang akan menyebabkan berubah kita. Rahmatnya, syurganya, ampunannya. Tidak ada hari pertemuan paling indah bagi seorang hamba, mereka bertemu dengan Allah. Kan itu bila orang, kita ziarah orang sakit nak mati ni, beritahu dia, pertemuan paling indah pertemuan dengan Allah. Tidak ada pertemuan lebih hebat pada itu. Lebih daripada pertemuan dengan anak isteri yang kita tinggalkan lama, atau kekasih yang kita berpisah lama. Ini Allah yang daripada mula kita diciptakan, nikmat itu tak pernah putus. Kita hidup di alam nyata. Kita diberi nikmat usia, nikmat kesihatan, harta benda, nikmat makan, minum, nikmat bernyawa, nikmat segala-galanya. Tuan-tuan yang beri nikmat ini pasti sedang merindui kita. Betul disebut dalam hadis kursi, wahai hamba-Ku, kalau kamu tahu aku merinduimu, nescaya kamu akan merinduiku. Kata Allah merindui hamba.
Soalnya kita tak tahu Allah merindui. Kita terus duduk lari dari Allah. Allah merindui kita. Kerana itu Allah jadikan sakit supaya kita menyebut namanya. Kerana Allah merindui kita. Kenapa? Kerana itu Allah beri kita susah supaya berdoa padanya. Kerana Allah merindui kita. Sebab itu kalau disebut dalam hadis, kalau orang kafir tahu tentang betapa rahmat luas Allah, nescaya mereka tak akan berputus asa dengan rahmat Allah untuk memeluk Islam, menerima Islam. Kalau mereka tahu Allah tak benci pun sebenarnya, kalau mereka kembali pada Islam, nescaya Allah akan melimpah dengan pelbagai kurnia. Tapi malam mereka tak nampak benda tu. Tak terlihat orang kafir, hidup ni Allah bagi rezeki, dia tak nampak kurnia Allah. Kalau dia tahu betapa Allah merahmati dia dengan segala nikmat dan sebagainya, nescaya dia tak akan berterusan dan kufur. Nescaya. Dan sama juga kalau orang jahat ni tahu betapa Allah Subhanahu Wa Taala terus memberi rahmat pada mereka. Di sebalik jahat mereka, samseng, gangster, Allah beri mereka kehidupan. Allah beri mereka nikmat. Kalau mereka tahu, nescaya mereka tak akan berputus asa untuk kembali pada Allah. Ini keadaan bila rasa takut kena lebih, bila rasa mengharap lebih. Bakar bin Sulaiman As-Sawwah, dia menziarahi Malik bin Anas, yang Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Waktu petang, yang sakit yang membawa pada kematian. Bakar tanya pada dia, wahai Abu Abdullah, bagaimana engkau dapati dirimu? Kaifa tajiduka? Macam mana rasa hari ni? Kita kan kalau orang sakit, kita tanya macam mana keadaan hari ni. Okey. Maka jawab Malik bin Anas, saya tidak tahu apa yang harus kukatakan. Hanya sahaja engkau harus memohon pengampunan pada Allah sebelum dihisap. Setelah itu, Bakar melihat bagaimana Imam Malik memejamkan mata dan meninggal dunia. Ini terjemahan dia salah sikit bila sebut. Setelah itu Bakar sentiasa mohon sehingga dapat memejamkan kedua mata. Ini Bakar yang ziarah Imam Malik ni. Setelah itu dia melihat bagaimana Imam Malik memejamkan matanya, kemudian wafat. Apa maksud Imam Malik bin Anas? Imam Malik bin Anas menyatakan, tidak ada benda yang paling mudah aku dapati daripada keampunan Allah Ta'ala. Kerana itu mohonlah ampun. Artinya, setengah kita menyangka keampunan Allah ni susah. Tuan-tuan, kita nak minta maaf dengan orang tu susah. Orang kira banyak. Salahnya taklah sangat. Tapi dia punya pegang kemaafan dia, seolah dia yang memegang pintu kemaafan seluruhnya. Saya tak maafkan awak sampai akhirat. Dia punya kedekut dia tu. Kata Allah. Sebalik, hak Allah untuk ditaati. Hak Allah untuk disembah. Lalu manusia cuai dan cuai. Bukan kata orang jahat, kita yang Allah beri hidayah ini juga cuai. Yang kata yang kufur dan sebagainya, kita sendiri pun, yang Allah beri iman dan Islam, ilmu, pun masih cuai. Tak beri hak Allah Ta'ala dengan sebenar. Hatta malaikat yang menyembah Allah juga berkata, Rabbana ma'abadna haqqa ibadah. Wahai Tuhan kami tak sembah kamu dengan sebenarnya. Pun tahu. Semua kita tahu bahawa kita tak mampu menyempurnakan hak Allah. Besarnya hak Allah. Besar terbesar. Dengan nikmat yang diberikan. Maka bila kita buat salah pada Allah, secara umum kita lihat besar. Tapi Allah nak beritahu bahawa pengampunan Allah itu mudah. Waktu mana kamu ampun, Allah ampunkan kamu. Walau bagaimanapun dosa. Sebab itu Allah sebut dalam hadis kursi. Wahai hamba-Ku, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka wa lam ubali. Wahai hamba-Ku, bagaimana kamu berdoa padaku dan memohon ampun padaku, akan ku ampunkan dosamu. Aku tak peduli banyak mana pun dosa kamu. Tak peduli. Imam Malik nak beritahu, wahai Bakar, pengampunan Allah itu begitu mudah. Maka mohonlah ampun pada Allah sebelum dihisap. Mudah. Tak susah pun. Tuan-tuan, macam mana kita nak taubat mohon ampun? Angkat tangan. Kita berdoa, ya Allah ampunkan dosa. Kadang-kadang tak payah angkat tangan sebut astagfirullah. Astagfirullah. Tak payah angkat tangan. Nak beritahu mudahnya. Mohon ampun pada Allah. Atau kadang-kadang kita tak mohon pun, tapi Allah ampunkan. Melalui penyakit kita, melalui ujian.
Mana disebut dalam hadis Nabi SAW. Tidak ada duri yang mencocok kulit anak Adam, hamba Allah. Tidak ada kebimbangan, tidak ada kesusahan, melainkan Allah ampunkan dosa. Dengan sebab tu. Sakit kita ni, musibah kita ni, melainkan sebab Allah ampunkan kita. Walaupun orang ni tak minta ampun. Nak beritahu senangnya minta ampun. Senang. Kita sakit ni pun sebab Allah ampunkan dosa kita. Bila Nabi SAW ziarah sahabat yang sakit, Nabi kata macam ni, tuhurun insyaAllah. Ini pengampunan dosa untukmu. Ini sakit demam tu pengampunan dosa. Walaupun orang ni tak kata, ya Allah ampunkan dosaku. Dan kita ni hilang anak kunci. Hilang barang-barang, hilang. Tak hilang betul pun. Hilang dalam kereta, jumpa balik. Cuma bila rasa hilang tadi, duk mencari bimbang. Pun sebab itu Allah ampunkan kita. Padahal tak hilang betul. Rasa macam hilang. Maknanya telefon. Pusing sana pun tak jumpa. Tahu-tahu dalam beg. Benda yang ada dalam diri kita. Dari mana hilang duit RM10 ni? Tak ada RM10. Toyo mana pula curi. Rabur poket kanan tak ada. Poket kiri tak ada. Rupanya ada celah tu. Jari tak sampai. Lama bini dia jual. Bang ada duit RM10. Masa nak basuh. Ada pula duit ni. Panjang kita rasa hilang duit tu. Allah ampunkan dosa kita. Lihat apa mudahnya pengampunan Allah. Hanya orang bodoh yang tidak memohon keampunan. Orang yang tahu luasnya rahmat Allah pasti tidak pernah berputus asa untuk memohon keampunan Allah. Dan kita pun tuan-tuan tak berani nak kata Allah tak ampunkan orang ni. Tak berani. Sebab tu bila mana-mana orang Islam buat maksiat itu ini. Tuan-tuan jangan cepat kita duk kutuk dia. Barangkali dia dah mohon ampun. Kita pun tak tahu. Jangan diungkit kesalahan silam. Barangkali dia dah mohon ampun, dah Allah dah ampunkan dia. Kita yang bercakap benda-benda lama. Alah dia tu baru baik 2 hari. Dulu siapa dia? Dulu dia bla-bla. Kita jangan cakap. Kalau Allah dah ampunkan dosa dia. Dan kita tak tahu. Kita cuma bercakap benda yang kita nak tegur orang. Kita bukan nak kebir dosa orang. Bukan kerja kita kebir dosa orang. Yang ni. Mencari dosa orang. Bukan kerja kita. Jauh sekali untuk mengatakan dia ni berdosa. Kadang-kadang dia dalam kegelapan malam, ketika mana dia berbaring, ketika mana dia sedang berjalan, dia dah kata, ya Allah ampunkan dosa. Dan Allah dah ampunkan dosa. Lihat mahal luasnya Allah dengan keampunannya. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Ada seorang abid yang kuat ibadat. Tiba-tiba dia berhadapan dengan orang yang jahat, zalim. Orang zalim ini menganiaya dia. Maka apa orang abid ni kata? Allah tak akan ampunkan dosamu. La yaghfirallahu laka. Tuhan tak akan ampun dosa. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi yang ada pada zaman itu. Katakan pada hamba-Ku itu. Man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan wa qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalahu. Siapa yang berani kata aku tak ampunkan orang? Bukan aku dah ampunkan dia dan aku batalkan amalan orang baik tu yang kata macam tu. Kita ni, kita bila dah baik, jangan duk kata Allah tak ampun dosa orang tu orang ni. Ya kita akan kata perbuatan tu berdosa. Tapi kita tak kata bahawa dia yang buat benda Tuhan tak akan ampunkan dia. Allah akan ampun. Bila tak nampak pun dia minta ampun, itu tak nampak bukan jadi satu judge, satu penghakiman. Kan itu urusan dia dengan Allah, bukan dengan kita. Ada pun saat saya tengok dia minta ampun. Macam tu je. Tuan-tuan kita tidak melihat diri kehidupannya sepenuhnya. Tuan-tuan cuma tengok-tengok macam tu, tuan-tuan dah kata, oh, saya tak pernah tengok pun dia minta ampun. Tak pernah tengok pun dia taubat. Siapa tahu? Allah Ta'ala telah menerima taubat dia. Lalu kita berhadapan dengan orang yang Tuhan dah terima taubat. Dia dah bersih. Lalu kita cuba kotorkan balik dengan lidah kita. Akibatnya pada kita. Sebab itu lihatlah rahmat Allah. Itu kita lihat kita ni tuan-tuan. Sebalik bergaduh orang Islam. Time mati kita mohon ampun pada dia. Akhirnya kubur sama. Yalah bergaduh sakang pun dulu. Tapi mati kubur sama. Supaya apa? Kita melihat keluasan rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah pada setiap orang yang mengucap kalimah syahadah. Rahmat Allah hanya yang Allah beri pada orang beriman. Dan itu kita dengan orang Islam. Macam mana pun terkhilaf kita, clash kita. Lihat kepada rahmat Allah pada setiap orang yang ada iman. Di situ tuan-tuan, lunak sikitlah kita.
Kan tu kita diajar. Musuh sebenar kita ni setan dan orang kafir. Ada pun orang Islam, ini teman-teman yang tergelincir. Yang perlu kita betulkan balik perjalanan dia. Teman-teman yang sama dengan kita tapi tergelincir. Kalau kita nak suruh dia naik balik pada jalan dia. Pada jalan Allah SWT. Maka kita tetap berpegang teguh dengan apa yang Allah sebut. Ruhama'u bainahum. Ada pun sifat orang beriman itu saling menyayangi sesama mereka. Sayang. Tentu waktu dia buat maksiat malah kita benci. Tapi bila dia sakit kita ziarah. Bila dia mati kita hadir. Kerana kita orang beriman. Waktu dia buat maksiat kita tak akan bersama dengan dia. Bukan kita akan tegur. Tapi kalau dia sakit, dia susah, kita tolong. Kerana dia orang beriman. Kita tolong dia. Bukan dia ajak kita tolong buat maksiat. Kita jumpa dia tayar panci. Saat dia ni teruk sah. Saat dadanya, naraknya, judinya, tak semayang bang. Kita berjumpa tepi jalan tayar panci. Tuan-tuan tolong tak tolong? Saya tolong. Kenapa? Kerana dia orang beriman. Yang salah dia kita tak akui. Tapi kebaikan kita pada orang beriman kita akan buat. Tolong. Mungkin asbab itu dia akan jadi orang yang lebih baik pada kita. Mungkin. Dia tak bersikap, kerana dia macam saya tak nak tolong dia. Dia tu teruk sah. Saya pernah tengok dia tu. Tapi begitu, bukan begitu sikap kita. Kalau dia orang beriman. Hatta kalau dia seorang manusia sahaja pun layak untuk kita beri kebaikan. Walau boleh nak agama. Untuk kebaikan-kebaikan. Supaya kita tunjuk betapa rahmatnya agama ini. Itu dia ceritakan kepada kita. Kisah yang hebat yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Kita bawa awal cerita ini. Bila datang seorang majusi yang kelaparan. Lalu bertamu di rumah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku akan kuberikan makanan dengan syarat kau masuk Islam. Dia kata, kalau syarat masuk Islam, aku tak nak makan. Lapar pun tak apa. Dia pun lari. Maka Allah tegur Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, mana sifat pemurahmu, rahmatmu, kasih sayangmu? Aku beri rezeki pada dia dalam keadaan dia kufur pada aku. Kufur pada aku. Puluhan tahun dah. Aku bagi rezeki. Kamu baru sehari nak beri makan ke dia. Kamu dah bagi syarat Islam. Tiba dia tak nak masuk Islam. Kamu tak nak bagi makan. Mana sifat rahmat? Mana sifat kasih sayang? Mana sifat pemurah? Akhirnya Ibrahim AS cari balik orang majusi. Cari. Ajak makan. Lalu kata majusi, kenapa kamu buat baik kepada aku? Lalu kata Ibrahim, kerana aku ditegur oleh Allah. Dan Allah perintahkan aku buat baik. Lalu majusi tertarik. Apa itu Islam? Sehingga kamu sampai cari aku balik, minta maaf lagi. Lalu Nabi Ibrahim cerita tentang Islam yang menyebabkan majusi ini masuk Islam. Kita lihat bagaimana kita diajar dengan sifat rahmat. Dengan sifat harap yang baik. Sebab itu saya ingat ada seorang penulis Islam terkenal. Bila dia tengok watak-watak orang yang kita tengok gagal lah. Tapi dia kata, mereka musuh yang berpotensi menjadi sahabat. Islam melihat, kita kalau tengok musuh, kalau kita melihat dengan syahwat, kita akan nampak dia musuh selamanya. Tapi kalau kita melihatnya dengan pandangan rahmat Allah, maka kita nampak dia berpotensi menjadi sahabat. Sebab itu Nabi SAW melihat semua orang yang degil-degil ni, berpotensi menjadi sahabat dan pejuang. Akhirnya Nabi mengubah semua yang degil, yang teruk ni, semua mereka menjadi pejuang yang hebat, yang mengislamkan dunia ni. Ni orang Arab dengan kasar dia. Rasa bangga sombong dia. Tapi macam mana Rasulullah SAW melihat mereka ni semua ialah, walau musuh sekarang, tapi musuh berpotensi menjadi sahabat. Itu Rasulullah tak berputus asa. Yakin pada rahmat Allah. Akhir benar ini semua musuh yang akhirnya berpotensi sahabat yang hebat. Ini Ikrimah bin Abi Jahal yang berkata di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah memeluk Islam. Harta yang pernah aku infakkan untuk menentangmu, maka harta yang sama bahkan berganda lagi untuk ku membela agama. Ya Rasulullah, pedang yang ku gunakan untuk menentang, pedang yang sama ku gunakan untuk pertahankan agama ini. Tadi ini musuh Ikrimah bin Abi Jahal. Hartanya memusuhi Islam, kecerdikannya memusuhi Islam, pedangnya memusuhi Islam, akhir berubah hartanya membela Islam, kecerdikannya membela Islam, pedangnya membela Islam. Musuh berpotensi menjadi sahabat. Begitu Rasulullah melihat setiap manusia. Tetapi kita jangan tengok orang tu, ini tak ni musuh sampai kiamat ni. Jangan.
Ini kerana kita tak ada pengharapan. Kita tahu Allah boleh mengubah sesiapa. Allah mengubah sesiapa yang dikehendaki. Dan kita dalam perjalanan hidup pun kita nampak orang yang kita musuh boleh jadi kawan kita. Bukankah tuan-tuan tengok benda tu dalam kehidupan. Orang yang dia kawan pun boleh jadi musuh balik. Supaya kita melihat dengan pandangan yang betul. Bukan dengan pandangan hawa nafsu. Kemudian diceritakan, Yahya bin Mu'az mengatakan, saya hampir mengharapkan dosa kepadamu yang dapat mengalahkan harapanku terhadap perbuatan baik. Dan mengerjakan yang baik saya selalu ikhlas. Bagaimana saya dapat memeliharanya sedangkan saya dalam keadaan baik. Dalam mengerjakan dosa saya selalu mengharapkan pengampunanmu. Bagaimana engkau tidak mengampuniku sedangkan engkau punya sifat dermawan. Kata Yahya bin Mu'az, aku bila buat baik, aku takut kalau kebaikanku tak diterima. Ketika mana dia, kata Yahya bin Mu'az, ketika mana aku buat baik dan sebagainya, yang aku bimbang ada benda yang merosakkan. Maka di sini ada sifat berkhauf. Tapi ketika mana aku melakukan dosa, aku mengharapkan pengampunan. Aku meyakini pengampunanmu kerana engkau seorang Tuhan yang maha pengampun. Apa yang disebut oleh Yahya bin Mu'az, kita ni tuan-tuan, waktu buat baik, biar datang rasa takut. Waktu kita lakukan kesilapan dan dosa, biar datang rasa harap. Biar kita berdosa. Tapi kita yakin Allah itu, kita berharap Allah akan mengampunkan dosa. Lalu kita bersungguh mohon ampun pada Allah. Sebab apa? Kita yakin Allah akan mengampuni. Waktu kita buat baik, kita perlu rasa takut. Bimbang kebaikan kita ada yang merosakkannya. Walaupun kita sudah ikhlas. Alhamdulillah saya semuanya ikhlas. Tapi bimbang. Ada sesuatu yang merosakkannya. Waktu mana kita berada dalam maksiat. Jangan kita rasa Tuhan tak akan ampun dosa saya lagi. Jangan, ini akan berputus asa di rahmat Allah. Dia ceritakan, bila Zunnun al-Misri dikunjungi pada hari dia mati. Lalu kata Zunnun, boleh tak jangan kacau aku? La tushghiluni. Kamu semua jangan kacau aku kerana aku sedang melihat kurnia Allah yang banyak. Tuan-tuan, maknanya, waktu dekat nak mati, sunat kita bayangkan semua nikmat yang Allah beri pada kita. Nikmat ini tak mungkin Allah bagi melainkan kerana sayangnya pada kita. Tuan-tuan sakit, lihat, kita ni Allah beri kita Islam, iman. Allah beri kita sujud padanya. Allah beri kita menyebut, memujinya. Lihat semua itu. Itu semua kurniaan Allah. Maka mana mungkin Allah biarkan kita ketika mati ini tanpa dirahmati. Dan kadang kita amat perlu dan bergantung padanya. Mengharapkannya. Jadi kita tinjau balik nikmat kita dulu. Sehingga tumbuh subur pengharapan kita pada Allah. Allah tak mungkin beri segala-galanya ini. Melainkan kerana Allah sayang pada kita. Dan hari ini Allah ajak kita bertemu dengannya. Dan itu orang beriman rindu bertemu dengan Allah. Dengan kematian yang ada di hadapannya. Jadilah kematian itu apa yang disebut oleh Nabi SAW. Al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian jambangan bunga kegembiraan orang beriman. Umpama tuan-tuan pergi ke satu majlis yang diraihkan, tuan-tuan dijambangi dengan bunga. Orang ambil bunga letak kat leher kita ni. Begitulah kematian pintu gerbang kegembiraan orang beriman. Lepas tu dekat nak mati, ingat balik nikmat Allah. Dan biar orang datang pada kita juga cerita tentang nikmat Allah. Tapi kita Alhamdulillah, Allah pilih kita menjadi tetamunya. Allah memilih kita untuk menyebut berzikir padanya. Allah memilih kita buat baik itu dan ini. Ini semua kurnia Allah Ta'ala yang patut kita sibuk berfikir. Bukan sibuk fikir kena tinggal dunia, sedihnya aku. Fikir nikmat Allah dan fikir pertemuan dengan Allah. Kerana pertemuan dengan Allah itu lebih baik. Lepas tu kita tuan-tuan, bila orang mati, apa doa kita pada orang mati? Kita akan kata padanya, ya Allah gantikan isterinya lebih baik pada isteri ni kat dunia. Gantikan keluarganya lebih baik pada keluarganya di dunia. Gantikan rumahnya lebih baik daripada rumahnya di dunia. Jadi kalau kita faham, bila mati Allah akan gantikan pasangan lebih baik pada isteri kita di dunia. Dan juga keluarga lebih baik daripada keluarga di dunia. Bukan maksud isteri kita ada ni tak elok, tak bagus, bukan. Isteri kita pun bagus. Tapi kalau kita akan tinggalkan ni, biar ada satu sebab yang kuat. Untuk kita bergembira waktu mana kita tinggalkan orang yang kita sayang. Kerana ada yang lebih baik pada mereka. Yang Allah sediakan. Allah sediakan.
Dah tunggu kita ni. Keluarga yang baik. Isteri yang baik. Anak-anak yang baik. Tempat yang baik. Tetapi yang baiknya, kekal mereka. Ustaz ni, isteri kat dunia dia cemburu lah doa tu. Mana pula tunggu abang kat kubur? Jangan, cemburu je lain. Ada isteri tunggu dia ni lepas mati. Baik. Maksudnya begini. Tetapi bila orang tu mati, maka dia akan mendapat pasangan yang lebih baik. Tidak sebagaimana pasangan dunia yang sifatnya berpisah. Kelak bila isteri dia meninggal, itulah suami dia, pasangan dia. Yang akan menjadi kekal. Dia macam hubungan kita di sini. Hubungan yang tidak kekal. Tentu ada anak, tak kekal. Tentu akan berpisah. Tapi nanti bila kita bertemu di sana, ia hubungan yang abadi. Lama-lamanya. Anak itu selama-lamanya anak. Kat dunia ni tuan-tuan, ni anak kita. Kita dah tak bertemu dengan dia. Bukan kata mati, kadang pergi kerja dah tak jumpa dia. Manakala di sana, di negeri akhirat, kita tak pernah berpisah dengan orang kita sayang. Kat sini nama sayang tapi asyik pisah je. Kejap sana, kejap sini. Sayang. Tapi 2 bulan tak jumpa. Kat sana tak ada cerita tu. Dan itu yang disebut ganti yang lebih baik. Kerana sifat pasangan tadi yang kekal. Sifat keluarga, sifat tempat tinggal yang tak akan lagi binasa ataupun rosak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.